TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Yang paling penting, kan, di mana pun kita berada, terus mematuhi SOP, terus menjaga penjarakan fizikal dengan mereka yang berada di sekeliling kita, pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan ataupun basuh tangan gunakan air dan juga sabun. Baik, yang paling penting pagi ini kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Yang mana pagi ini kita nak belajar sama-sama untuk mata pelajaran matematik dengan topik kita sukatan serakan data tak terkumpul. Tapi persoalannya, siapa guru yang akan bersama dengan kita pagi ini? Kita nak saksikan dulu video profil ini. Baik, itu dia, kita bersama dengan Cikgu Nurul Ainul Huda Badrul Hisham, guru matematik SMK Toh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Perak. Tapi persoalan sebab saya tengok kita ada carta palang, ada carta pai, ada graf garis, piktograf, plot titik, plot batang dan daun. Tapi tiga kata satu ni saya rasa. Azhar sedang melihat apa ataupun mencari apa tu? Kebetulan cikgu. Saya memang nak tanya cikgu ni. Sebab saya tengok carta palang kita ada graf garis apa semua ni. Saya tahu ini tiga kata satu punya topik. Betul tak cikgu? Betul. Tapi untuk hari ini dalam mata pelajaran matematik dengan topik kita sukatan serakan data tak terkumpul ni, sebenarnya kita nak fokus kepada apa cikgu? Azhar ada rasa apa-apa tak kita nak belajar hari ini? Saya rasa serba salah pula cikgu. Sebab saya pun tak pasti apakah pengkhususan yang kita nak fokuskan pagi ni cikgu. Okey, so rasanya lagi baik kita masuk ke kelas kita. Itu yang betul cikgu. Saya sebagai anak murid cikgu pada hari ini, saya tak sabar sebenarnya nak belajar sama-sama. Tapi sebelum tu cikgu, yang mana kita nak kena sentiasa jaga penjarakan fizikal macam saya dengan cikgu. Kami jaga penjarakan fizikal kami sekurang-kurangnya 1 meter. Saya dan cikgu kami pakai pelitup muka dan juga cikgu kita ada gel pembasmi kuman cikgu untuk kita gunakan sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini. Adik-adik di rumah pun boleh juga gunakan untuk pastikan kebersihan diri kita terjaga. Kalau tak ada gel pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun. Objektifnya sama. Kita nak jaga nak jaga kebersihan dan juga nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, cikgu, saya tak naklah belajar seorang-seorang. Sebab ada kawan-kawan yang akan join pagi ini yang akan bersama dengan kita daripada 3 buah sekolah. Kita nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke? Itu dia semua. Sihat, alhamdulillah. Kan? Baik, kita nak berkenal-kenalan dengan anda semua. Saya nak mulakan dengan Azma Hanis. Silakan Azma Hanis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azma Hanis binti Ahmad Lupi, boleh panggil saya Anis, dari SMK Toh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Utara Perak. Salam perkenalan. Salam perkenalan. Orang Perak juga ni sama dengan cikgu lah. Dari Perak. Baik cikgu. Seterusnya rakan kita ada Muhammad Amni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amni bin Samsul Anwar. Boleh panggil saya Amni. Saya daripada SMK Toh Muda Abdul Aziz. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Itu dia semua ceria-ceria ni. Baik, seterusnya rakan kita Danish Hakimi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danish Hakimi bin Azil. Abang boleh panggil saya Hakimi. Daripada MRSM Sultan Azlan Shah. Selamat berkenalan. Baik, selamat berkenalan Hakimi. Baik, itu dia rakan kita daripada MRSM Sultan Azlan Shah. Seterusnya Ezlin. Silakan Ezlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya Nur Izzah Zafrina binti Kamal Arifin, boleh panggil Izmin daripada MRSM Sultan Azlan Shah. Salam perkenalan. Salam perkenalan. Terima kasih Azlin. Seterusnya, rakan kita seterusnya Nur Ayu. Silakan Nur Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama diberi Nur Ayu Amalina binti Ahmad Zubair. Boleh panggil Ayu. Saya dari Sekolah Menengah Agama Ma'had Al-Mizan Manung Perak. Betul tak? Nur Ayu Amalina. Betul. Betul. Saya dapat dengar cikgu. Walaupun tadi kita macam terputus-putus sikit, tak apa, tak ada masalah. Baik. Dan yang terakhir kita ada Siti Nur Faqihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. sejahtera. Saya Siti Nur Faqihah binti Muhammad Fazli. Boleh panggil saya Faqihah. Baik. Daripada Sekolah SMA Ma'had Al-Mizan Manung Perak. Baik, itu dia. Terima kasih kepada semua rakan-rakan saya yang berasal daripada negeri Perak dan juga daripada 3 buah sekolah SMK Toh Muda Abdul Aziz, MRSM Sultan Azlan Shah dan juga Sekolah Menengah Agama Ma'had Al-Mizan. Semuanya di Perak. So hari ini memang rakan-rakan kita daripada negeri Perak Darul Rizwan, dan anda semua yang berada di rumah juga, saya yakin dah percaya semua dah bersedia cikgu untuk nak mulakan kelas pembelajaran kita pada pagi ini untuk mata pelajaran matematik, dan topik kita sukatan serakan data tak terkumpul. Mungkin cikgu boleh ceritakan sebagai mukaddimah ataupun sebagai awalan berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak fokuskan pagi ini cikgu. Okey, berdebar pula saya rasa pagi-pagi ni Azhar kan semua kan. Debar cikgu. Saya pun tadi debar juga cikgu. Akan nak Okey. mulakan kelas ni, tak sabar sebenarnya. Okey, insya-Allah kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadinya hari ini kita akan mempelajari bab yang ke-8, sukatan serakan data tak terkumpul. Baik. Okey, ini merupakan subtopik yang ketiga dalam bab ini. Baik. Okey, so mari kita sama-sama kita lihatlah kiranya subtopik apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik. Okey cikgu, sementara cikgu nak fokuskan kepada apa subtopik yang kita nak fokuskan pagi ini, apa kata kita nak tengok dulu pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan statistik. Kita saksikan dulu video ini. Pembelajaran tentang statistik ni dia best dan tak membosankan sebab saya dapat buat masa-masa jenis taburan data seperti plat titik, batang dan daun. Lagi saya dapat mengira julat, variance, sisihan piawai dan sebagainya. Apa pandangan dan pendapat awak tentang kegunaan statistik ini di masa hadapan pelajar sekolah? Pada pandangan saya, ia dapat memudahkan ketua pelajar ataupun pelajar yang lain untuk mengambil kekerapan ketidakhadiran pelajar semasa PDPR. Best tak belajar statistik? Best sebab dari statistik tu saya dapat tahu cara buat plot batang dan daun, plot kotak, cari sisihan piawai, cari varian dan sebagainya. Macam mana nak tambah minat untuk belajar statistik? Pertama sekali, kita kena selalu buat latihan. Sebab statistik banyak menggunakan nombor dan juga formula. Yang kedua, kita kena buat rujukan. Contohnya, kalau soalan yang kita tidak faham, kita boleh bertanyakan kepada guru ataupun rujuk dalam YouTube. Best tak tajuk statistik ni? Tajuk statistik ni antara tajuk yang paling best sebab dia sangat mudah untuk difahami. Berikan pandangan tentang tajuk statistik 5 4 dan 3 5. Pada pandangan saya, tajuk statistik ni mudah je sebab kita tak perlu pening untuk fikir jawapan. Lagipun, rumus disediakan dan jalan kira pun tak terlalu panjang. Cuma kita perlu masukkan nilai yang betul ke dalam rumus. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan statistik cikgu untuk mata pelajaran matematik. Dan untuk hari ini cikgu, kalau kita tengok tadi cikgu dah bagi mukadimah awal sikit kepada kita berkenaan dengan sukatan serakan data tak terkumpul. Mungkin kita nak tahu juga pandangan dan juga sebenarnya apakah pembelajaran, objektif pembelajaran yang kita nak dapat pada hari ini cikgu. Okey. Berkaitan dengan topik apa yang kita belajar hari ini. Okey, so kalau kata kita tengok pada slide, okey. So hari ini kita dah masuk kepada objektif pembelajaran yang ketiga. Baik. 8.2.3 membina dan mentafsir
plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. So ini yang Azhar fikirkan tadi tu. Apa yang akan dia belajar masa tingkatan 4. Baik. Dan seterusnya kita akan menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan dua nilai. Satu nilai sukatan serakan dan yang kedua adalah perwakilan grafik. Baik, maksudnya cikgu sebelum ni para murid dah pun belajar untuk mungkin kita kata 2 poin dalam sukatan serakan data tak terkumpul. Betul tak cikgu? Betul. Dan ini masuk yang ketiga. Saya dah percaya adik-adik di rumah boleh sediakan pen dan juga kertas untuk pastikan kita tak tertinggal nota-nota penting yang cikgu akan kongsikan kepada kita sebentar sahaja lagi. So kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita nak bagi ruang dan peluang kepada adik-adik kita untuk terus sediakan keperluan-keperluan mereka sebelum kita mulakan kelas sebentar sahaja lagi. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, semua dah bersedia ke untuk kita mulakan kelas kita pagi ni? Kalau dah bersedia, belanja saya double thumbs up macam ni. Angkat 2 jari. Baik, semua dah bersedia lah cikgu. Tak sabar sebenarnya nak mulakan kelas kita untuk mata pelajaran matematik ini dengan topik kita sukatan serakan data tak terkumpul. Baik, so sekarang ni kita nak mulakan kelas. Saya serahkan kepada cikgu lah. InsyaAllah. Bismillah. Terima kasih Azhar. So, kita mulakan dengan bagaimana kita membina serta mentafsir plot kotak. Tapi rasanya tak seronok kalau kita belajar bina dan tafsir tanpa kita ketahui apakah yang dimasukkan dengan plot kotak. So, saya nak bertanya dengan rakan-rakan di rumah. Okey, rakan-rakan Azhar di rumah itu, ada tak sesiapa yang ingin memberikan maksud apakah yang dimaksudkan dengan plot kotak? Plot kotak. Ya. Baik, kita nak buka volunteer ke cikgu? Boleh volunteer. Baik, siapa yang secara sukarela nak menjawab persoalan ini ataupun saya sebagai ketua kelas akan memanggil. Boleh juga tu. Okey, baik. Muhammad Amni. Silakan Amni. Bolehkah saya mencuba, cikgu? Silakan Amni selaku timbalan ketua kelas saya pada hari ini. Plot kotak ialah satu cara untuk menunjukkan taburan bagi suatu set data. Plot kotak ini hanya merangkumi 5 nilai utama, iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Baik, itu jawapan daripada Amni, cikgu. Adakah tepat ataupun kurang tepat? Macam mana cikgu? Okey, kita tengok dulu apa yang saya dah sediakan. Baik, cikgu. So kalau kau ikutkan, inilah rupanya macam mana plot kotak itu. Okey, so seperti yang Amni katakan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan plot kotak? Baik. Okey, plot kotak merupakan salah satu cara untuk mempamerkan taburan bagi suatu set data berdasarkan 5 nilai. Okey, so kalau kata yang tadi, yang Azhar tunjukkan tadi, daripada tingkatan 1 itu, kita guna banyak data. Tapi untuk plot kotak kita hanya gunakan 5 data. Okey, 5 nilai. Okey, 5 nilai itu adalah nilai minimum, seperti yang Amni katakan tadi. Baik. Kuartil pertama, median, kuartil ketiga, serta yang terakhir adalah nilai maksimum. Jadinya Amni kiranya dah buatlah sedikit ulang kaji. Baik, tahniah. Saya selaku ketua kelas, saya rasa bangga cikgu ada timbalan ketua kelas macam ni. Kan, kalau tingkatan 1 kita tengok cikgu, kita ada plot titik. Ya. So kepada tingkatan 4 kita memfokuskan antaranya kepada plot kotak cikgu. Ya. Baik cikgu. So kita teruskan ya. Boleh Cik? Baik. Silakan cikgu. Okey. So, bagaimanakah cara membina plot kotak? Okey, Azhar tahu macam mana nak bina plot kotak ini? Saya kurang pastilah cikgu. Selaku ketua kelas, adakah anda mengetahuinya? Saya kurang pasti cikgu. Okey, so adakah tanya nak meminta tolong rakan-rakannya tu? Saya nak minta talian hayat rakan-rakan saya yang berada di Google Meet. Bagaimanakah cara nak membina plot kotak? Siapa yang nak mencuba? Baik, ada 2 orang tapi kita bagi Fakihah. Silakan Fakihah.
plot kotak dibina di atas satu garis mengufuk. Ia juga boleh dibina secara mencancang. Okey, dibina atas satu garis mengufuk atau boleh juga dibina garis mencancang. Okey, so nampak tadi kan yang saya dah tunjukkan tadi kan pada awalan tadi. Okey, so kita tengok pada cara bagaimana membina peluk kotak. Okey, so pelajar-pelajar di rumah boleh take note cara-cara membina peluk kotak ini dan Azhar juga sebagai ketua kelas kena tahu juga tu. Baik cikgu. Okey. Saya akan take note ataupun mengambil nota ini. Okey, langkah yang pertama. Baik. Okey, pastikan data disusun dalam susunan menaik. Okey. So, that means kita memang kena apa-apa, kita pastikan data itu daripada kecil kepada yang besar. Okey, so langkah yang kedua. Baik. Tentukan 5 nilai utama dalam pembinaan peluk kotak. So, seperti yang kita tahu tadilah. Peluk kotak dibina daripada 5 nilai. So, kita tentukan 5 nilai itu dulu. Okey, so langkah yang ketiga. Baik. Bina satu garis lurus mengufuk mengikut skala yang sesuai. So, sama seperti yang Pak Kihar katakan tadi itu. Okey, so langkah yang seterusnya. Okey, plotkan kelima-lima nilai utama dalam pembinaan peluk kotak pada garis lurus mengufuk tadi. So, that means daripada langkah kedua tadi, kita plotkan dia. Baik. Okey, dan langkah yang kelima, bina kotak antara kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Azhar mesti nampak macam agak keliru di situ. Betul. Nanti tapi saya perasan cikgu tadi cikgu ada tunjukkan rajah yang menunjukkan plot kotak tadi kan. Bagian mengufuk di tengah-tengahnya maksudnya ada kotak yang dibina antara kuartil pertama, median dan kuartil ketiga cikgu. Okey. So nampaknya Azhar memang cekaplah kiranya selaku ketua kelas yang berjaya. Terima kasih cikgu. Okey, so langkah yang terakhir. Okey, sambungkan nilai minimum dengan kuartil pertama dan nilai maksimum dengan kuartil ketiga. Okey, so kita tengoklah pada contohnya. Bagaimana. Tadi cikgu ada di yang pertama sekali cikgu dinyatakan pastikan data disusun dalam susunan menaik. Sekiranya kalau mungkin murid-murid menyusun secara susunan menurun, so memang salah lah cikgu. Kita tak boleh kata salah lah. Cuma nanti kan kita akan nampak sedikit kesukaran pada pencarian kuartil ketiga. Okey. So yang sebaiknya adalah kita gunakan daripada susunan menaik. Susunan menaik. Okey, so kita nak mencapai kejayaan kan. So kita mesti menaik, bukan menurunkan Azhar kan. Betul cikgu. Saya suka dengan ayat tu cikgu. Baik cikgu. So kita teruskan dengan contohnya. Baik. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan dulu contoh. So pelajar-pelajar di rumah dan Azhar sendiri. Baik cikgu. Okey, kita akan teruskan dengan latihannya sebentar nanti. Boleh cikgu. Okey, so data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh daripada 15 orang murid dalam satu ujian bahasa Melayu. Baik. Okey, so ini adalah datanya. Okey, langkah yang pertama tadi Azhar. Langkah yang pertama adalah mesti disusun secara menaik. Okey, so kita tengok adakah betul jawapan Azhar itu. Okey, bina satu peluk kotak. Okey, so langkah yang pertama adalah kita susun dalam susunan menaik. Okey, seterusnya kita tentukan nilai 5 nilai yang kita patut ada dalam peluk kotak lah. Okey, di sini nilai minimum sehingga nilai maksimum. Okey, so seterusnya kita bina satu garis mengufuk. Okey, dengan nilai yang seragam. Baik. Okey, kita tentukan 5 titik utama tadi. Baik. Okey, so kita bina kotak di sini. Nampak? Kotaknya berada di tengah-tengah. Baik. Okey, so kita yang terakhir adalah kita sambungkan antara titik-titik tersebut. Baik. Maka terhasillah satu peluk kotak. Baik. So ini adalah contoh kepada soalan yang cikgu bagi tadi lah. Ya, itu contoh. Okey, baik cikgu. Faham cikgu? Okey, so kita teruskan dengan latihan. Baik. Okey, rakan-rakan semua bersedia. Pastikan kumpulan kita menang. Cik nampak terus cari geng cikgu. Okey. Baik, soalan yang pertama. Okey, so bina peluk kotak bagi data di bawah. Baik. Okey, so datanya saya telah transfer kan ataupun saya tukarkan kepada kita punya papan putih. Okey. So Azhar nak jawab ke ataupun rakan-rakan di rumah yang nak menjawab? Boleh cikgu. Saya sebagai ketua kelas saya tak boleh tamak cikgu. So perlu menggambling tenaga bekerjasama untuk memastikan semua faham. So saya dengan rakan-rakan saya lah. Boleh tak cikgu? Boleh. Okey, baik cikgu. So yang pertama ni adalah kita kena susun secara menaik. Okey. Okey, susunan menaik betul tak cikgu? Betul. So sekarang ni kalau ikut nombor ni kita kena susun daripada paling rendah 30 sampailah paling. Adakah anda Azhar rasa 30 yang paling kecil? Paling kecil 25 maksud saya tadi cikgu. Saya nak test kawan-kawan saya. Nak cuba kawan-kawan saya semua fokus tak nak bantu saya. Tapi diorang saja cikgu, diorang tinggalkan saya seorang-seorang. Ini yang sedih ni. So paling rendah 25, yang paling tinggi cikgu 64. Pandai pun. So maksudnya kita dah tentukan dua nilai. Betul. Nilai minimum dengan nilai maksimum. Iya, betul. So tinggal kita nak susun. Okey.
tips ataupun kita kata step yang seterusnya, langkah yang seterusnya. Mungkin rakan saya nak bantu. Okey, baik. Memang luar biasa lah awak, Danish Hakimi. Silakan. Langkah pertama adalah kita kena susun ikut turutan menaik. Baik. Iaitu kita menilaikan daripada nombor nombor 25. Baik. Okey, Cikgu Damin 25. Seterusnya 30. 25, 30. 31. Baik. 34. Baik. 35 kita letakkan sebanyak 3 kali sebab dia ada 3 dekat plot kotak tu. Okey, baik. So berulang 3 kali 35. Okey, baik, seterusnya. Seterusnya nombor 38. Baik, 38. Seterusnya nombor 40 kita letak sebanyak 4 kali mengikut plot kotak dia ada. Baik, sebab dia berulang sebanyak 4 kali. Berulang 4 kali untuk angka nilai 40. Baik, seterusnya Hakimi. Okey, nombor 43 seterusnya kita letak sebanyak 2 kali. Okey, sama juga. So dipanggil ini yang berulang, cikgu Okey, tu namanya data ada 4, manakala 43 tadi ada 2. Betul Hakimi Okey. Betul. Betul. Cikgu yang tertinggal. Okey, 43. Okay. Dan kalau kita tengok yang seterusnya Hakimi. Nombor seterusnya adalah 44. Baik, 44 hanya ada satu sahaja. Seterusnya nombor 46. 46. Baik. Nombor 48. Baik. 48. Dan yang terakhir sekali nilai maksimum dia adalah 64. 64 seperti yang tadi kita dah keluarkan, nilai minimum 25 dan nilai maksimum adalah 64. Baik, terima kasih Hakimi. Selaku setiausaha kelas kita pada hari ini. Baik, cikgu, so kita dah susun. Okey. Okey, baik, dah susun dari sudut susunan menaik, daripada susunan menaik lah, daripada paling rendah sehingga paling tinggi. Ya. So sekarang ni adalah kita nak tukarkan ataupun kita nak masukkan ke dalam nilai tu, nilai minimum 5 nilai yang kita boleh tahu lah tadi. Nilai minimum kuartil pertama, median kuartil ketiga, nilai maksimum. Baik, mungkin rakan saya yang seterusnya nak bantu. Silakan. Okey, baik, silakan Azmah Hanis. Okey, langkah yang kedua, senaraikan 5 nilai utama dalam pembinaan plot kotak. Baik. Okay, nilai minimum dia tadi dah bagi tahu 25. 25. Nampak dia take note apa yang ketua kelas cakap kan? Maksudnya dia fokus, cikgu. Okey. Baguslah budak-budak kita hari ni. Kuartil pertama 34.5. Okey, 34.5. Nampak tak Azhar kenapa tak ada di situ? Okey, sebabkan ini adalah data genap. Baik. So kedudukannya akan berada di antara data-data tersebut. Okey. So ini sebenarnya kita dah belajar dalam kelas sebelum sebenarnya. Nampak sangat ketua kelas. Tak, bukan, hilang saya fokus. Saya sahaja, cikgu. Nak biarkan rakan-rakan saya yang menjawab, cikgu. Supaya kita dapat tengok mereka fokus ataupun tidak. Nampak tak, cikgu? Cover balik. Pandai. So tadi 34.5 34.5. Baik, terima kasih Azmah Hanis. Seterusnya Azmah Hanis. Okey, nilai median 40. 40. So kita ada banyak nilai 40. So kita boleh ambil salah satu daripadanya lah. Kalau ikutkan sebenarnya dia ada kedudukannya ya Azhar ya. Baik. Okey, maksudnya tadi yang berulang 4 kali tadi kan. 40 tadi. Baik, seterusnya Azmah Hanis. Kuartil ketiga 43.5. 43.5 sama juga sebabnya yang tadi. Sebab yang cikgu sebutkan tadi, sebab nilai genapnya cikgu kan. Okey. Baik, dan nilai maksimum. Dan nilai maksimum yang terakhir adalah 64. Seperti ketua kelas cakap. Terima kasih selaku bendahari kelas kita pada pagi ini. 64. So maksudnya semua orang kata apa dapat memberi jawapan yang tepat lah cikgu. Rata-rata memang fokus lah pagi ini. Baik, dan step yang seterusnya lepas kita dah keluarkan nilai 5 nilai tadi, apakah yang perlu kita lakukan? Siapa nak bantu? Rasanya Azhar yang kena pick up siapa orang saya yang kena pick selaku ketua kelas sebab tadi semua majlis-majlis tinggi kelas dah jawab. So kita pick lah satu. Saya rasa cikgu mungkin Azlin boleh bantu saya, Azlin? Boleh. Okey, silakan Azlin. Okey, so langkah ketiga dia
kita kena bina satu garis mengufuk mengikut skala yang beragam. Okey. Baik. Kita bina satu garis lurus dengan skala yang seragam. Maksudnya berdasarkan kepada angka yang telah pun diberikan tadilah cikgu kan? Okey, betul Kak Azhar. Baik, so maksudnya tadi kita dah dapat ikut langkah yang betul daripada awal tadi cikgu sebut yang mana kita kena susun secara menaik daripada paling rendah kepada paling tinggi, dan tadi kalau kita tengok ada angka yang tidak ada dalam nombor yang diberikan, tetapi kita masukkan contoh kuartil pertama dan kuartil ketiga disebabkan angkanya genap. Ya. So 34.5, 43.5. Baik, Azlin, mungkin langkah yang seterusnya Azlin. Kita dah buat garisan yang mengufuk. Okey, selangkah seterusnya kita kena plotkan kelima-lima titik yang kita dah cari tadi. Baik. Nampaknya Azlin tertinggal satu step tu di Baik. situ. Okey, so dia dah sebut tadi, cuma dia tak nyatakan sahaja. Okey, nilai-nilai yang seragam. Okey, so Azhar rasa berapakah nilai yang seragam yang sesuai kita letak di sini? Nilai yang seragam 30 ataupun Azhar nak tanya rakan-rakan sebenarnya? Boleh cikgu, itu yang sebetulnya. Sebab dia orang yang menjawab sebab kan. kita cubalah kan. Tadi. Kalau saya semua jawab nanti betul saya seorang, nanti markah tu tak dikongsi-kongsi. Okey, baik. Mungkin rakan yang lain nak bantu. Fakihah, silakan Fakihah. Boleh bantu saya Fakihah? Nilai berapakah yang perlu diletakkan pada garis mengufuk itu? Garis mengufuk. Nilai seragam tadi. Cikgu ada sebut kata kuncinya adalah nilai seragam. Kita mulakan dengan berapa nilainya di sini? Baik Fakihah. Okey, saya letakkan nilai yang pertama adalah 25. 5. So diikuti dengan berapa kedudukan-kedudukannya? 25, 30. 25, 30. 35. Okey, 35. 40. 40. 45. 45. 50. 50. 55, 60, 60. 65. 65. Baik. Okey. So seterusnya seperti yang langkah Azlin dah katakan tadi, kita plotkan ke 5 titik yang kita ada tadi. Baik. Okey, so kedudukan 25 kita tahulah dia berada di sini. Baik. Okey. So 30 tandakan 25. Maksudnya kita mention kan? Okey. Seterusnya kuartil pertama adalah 34.5. Baik. So kedudukannya mesti di antara 30 dengan 35. So kita tandakan lagi satu titik kat sini. Baik. Okey. So seterusnya median 40. Baik, kita dah dapat median. Kuartil ketiga. So kuartil ketiga 43.5. Baik, maksudnya so, di antara 40. Agak tengah-tengah lah di sini kan. Di antara 40 ke 45 lah cikgu kan? Antara 40 dengan 45. Dan yang terakhir adalah nilai maksimum 64. So kurang sikit daripada 65. Okey, so langkah yang seterusnya. Baik. Okey, tadi kita dah tanya Fakihah. Mungkin untuk langkah yang seterusnya, Fakihah boleh bantu Fakihah? Boleh. Baik, silakan Fakihah. Seterusnya, bina kotak antara Q1, median dan 3. Okey, so Azhar saya minta jauhkan sedikitlah ke dia kan. Nilai 64 ni. Kalau tak kita tak nampak pula kotak dia sekarang. Ya, ini kita bina kotak untuk jadikan sebagai plot kotak lah cikgu. Okey, so kita nilaikan di situ. Baik. Okey, dan langkah yang terakhir adalah kita sambungkan titik yang terakhir. Titik tersebut. Okey, so terhasillah plot kotaknya. Plot kotak. Baik, terima kasih Fakihah. Wah, semua rakan-rakan saya memang sangat-sangat luar biasa pagi ni cikgu. Kerjasama tu. Apa yang penting? Kerjasama. Itu kita dapat hasilkan plot kotak, dapat bina plot kotak seperti teknik yang cikgu sebutkan tadi. Ada langkah-langkah yang perlu kita ikutkan. Baik, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika boleh cikgu? Okey. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar dengan Cikgu Ainul yang mana bagaimana nak membina plot kotak. Ada 5 tips penting tadi yang perlu kita beri perhatian. Yang pertama adalah kita perlu susun, Cikgu. Daripada menaik, maksudnya daripada angka rendah kepada angka yang paling tinggi. Kemudian kita keluarkan kepada 5 nilai tadi, kan? Median, minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan juga nilai maksimum. Kemudian kita buat garis mengufuk dengan angka nilai yang seragam. Kemudian kita buat poin-poin ataupun keluarkan plot. Kemudian barulah kita buat kotak dan akhir sekali kita sambungkan titik-titik tersebut, Cikgu. Ya. Kan. Alhamdulillah dah hafal dah. Okey, baik Cikgu. Seterusnya Cikgu, untuk mata pelajaran matematik ini, untuk topik kita yang seterusnya. Silakan Cikgu. Okey, so terima kasih Azhar. So nampak sangat ketua kelas dah terror sangat dah sekarang ni. Okey, so kita teruskan dengan antara contoh bentuk peluk kotak. Baik. So sebenarnya daripada permainan peluk kotak tadi, kita boleh lihatlah. So akan terhasilnya 3 benda. Baik. Okay, ataupun 3 bentuk lah senang cerita. So maksudnya satu soalan tu boleh jadi mana-mana bentuk kat sini. So ini adalah bentuk yang pertama. Nampak simetri. Okey, kedudukannya berada betul-betul kedudukan yang seimbang lah kiranya. Okey, untuk bentuk yang kedua, kedudukan median lebih kepada kuartil pertama. Dan bentuk yang ketiga, kedudukan median berhampiran lagi dengan kuartil ketiga. Okey, so kalau kata banyak lagi soalan sebenarnya, kalau kita buat, kita akan nampaklah kedudukan ini. So kita dapat bezakan ataupun dapat hasilkan jawapan yang seperti yang Cikgu sebut tadi lah. Ya, betul. Baik Cikgu. Okey, so kita teruskan dengan seterusnya adalah bagaimana. Tadi kita dah bina, sekarang kita tafsirkan pula. Okey. So, ini adalah satu peluk kotak. Baik. Okey, so daripada peluk kotak tadi kita bina. Sekarang ni daripada peluk kotak pula kita keluarkan nilai-nilai yang mungkin. Okey, so nyatakan daripada peluk kotak di atas. Baik. Nilai-nilai berikutlah, median sehinggalah kepada julat. Baik. Okey, so kalau ikutkan sebenarnya ini kita dah belajar pada kelas sebelum. Baik. Okey, so adakah patut kita tanya dengan rakan-rakan Azhar? Boleh Cikgu. Rakan-rakan saya semua bersedia. Sentiasa bersedia. Baik, kita bantu sama-sama, okey? Okey Cikgu. So, sekarang ni kita nak keluarkan setiap satu lah Cikgu. Okey, betul. Okey, Azhar nak try yang pertama ke ataupun Azhar nak bagi pas dulu pada kawan-kawan rakan-rakan? Yang awal kita bagi kawan dulu lah Cikgu. Okey, baik. Nanti kita bantu mana yang boleh insya-Allah. Baik, mungkin untuk yang pertama, plot kotak di atas median. Siapa yang nak bantu saya untuk menjawab? Baik, silakan Danish Hakimi. Saya nak cuba. Okey. Baik, selepas ni Ayu pula, okey? Nampak sangat berebut dengan ketua kelas. Berebut Cikgu. Berdasarkan plot kotak di atas. Baik. Nilai median dia adalah 52. 52. Awak kunci jawapan awak tu, Ya, betul Cikgu. Okey, baik. Kunci jawapan 52 Cikgu. Okey, so kita tengok pada plot kotak. So nak baca, nak tafsir, maksudnya kita pandai baca daripada plot kotak. So kedudukannya 50, 60. Baik. Okay, ada 5 kotak. So maksudnya satu kotak mewakili berapa nilai dia? 2. Okay. So kedudukan median kita tahu pada kedudukan yang di sini. Okey. So adakah benar jawapan Hakimi tadi? Yep. Okey, so betul jawapannya adalah 52. Baik, tahniah Hakimi. Okey. Seterusnya tadi Ayu nak menjawab. Kita bagi Ayu untuk jawab kuartil pertama. Ayu kita bagi lebih sikitlah. Kita bagi kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, kuartil pertama dan kuartil ketiga. Cikgu bagi lebih ekstra. Ni nak makan ekstra ni nak bagi ni. Baik Ayu, silakan. Okey, kuartil pertama kita dapat 35. Okey. So kuartil ketiga kita dapat 64. Baik, awak kunci jawapan awak? Kunci. Baik, dah kunci, dah padlock semua siap Cikgu. Kuartil pertama adalah angkanya 35, manakala kuartil ketiga adalah 64. Baik, jom kita semak Cikgu. Okey, so kita tengok kedudukan. Okey, so kuartil pertama jawapannya 35. So nampak ya Azhar sebab dia berada di tengah-tengah. Betul. Okey, so peluk kotak. So kuartil ketiga adalah 64. Okey, so kita nak bagi Esa ke Azhar nak jawab? Baik, ke untuk kawan awak ke kawan-kawan Azhar nak jawab? Julat antara kuartil. Ya, julat antara kuartil. Sebab tadi Cikgu Ezlin cakap, dia kata, "Bang, jangan jawab dulu, bagilah kita orang jawab." Saya sebagai seorang ketua kelas yang berwibawa dan ada belas ihsan Cikgu, saya bagilah Ezlin dulu untuk menjawab dulu Cikgu. Untuk julat antara kuartil ni. Okey, silakan Ezlin. Okey, so julat antara kuartil dia, kita kena 64 tu tolak dengan 35. Okay, 64 tolak dengan 35. So, dapat jawapan. Anda kunci jawapan awak, Ezlin.
Kunci. So jawapan dia 29. Jawapan dia 29. 29. Memang dia kunci Nampak? habis cikgu. Okey, habis memang dia memang betul-betul terror lah anak murid anak ni rakan-rakan Azhar ni kiranya. Okey, so betul. 64 kita tolakkan dengan 35 menghasilkan jawapannya 29. 29. Ini namanya pentafsiran. Okey, sebab nilai kuartil pertama dengan kuartil kita dapat daripada plot kotak, tapi nilai ini kita perlu kirakan dia. Okey. So nilai minimum, nilai maksimum dan julat. Baik. Kita sekali harunglah jenis dia. Boleh. Okey. So nilai minimum. Kita suruh ketua kelas lah. Okey, nilai minimum cikgu 10. Okey, nilai minimum 10. Adakah Azhar pun yakin nilainya 10 itu? Saya tak yakin. Saya saja. So maksudnya tak nak kunci lah tu tak nak kunci. Tak nak kunci. Sebab saya rasa nilai minimumnya adalah 18 cikgu. 18, betul Betul. Okey, kita cek dulu. Kita cek dulu. Okay. Nilai maksimumnya cikgu adalah 80. Okey, julat ni saya nak guna talian hayat cikgu. Betul. Boleh. Kita cek dulu minimum dengan maksimum. Boleh cikgu. Okey, kalau nilai minimum dengan maksimum, Azhar boleh guna talian hayat. Okey, nilai minimum 18. Baik. Okey, betul. Okey, nilai maksimum pula ada 80. Okey. So Azhar dibenarkan menggunakan talian hayat. Okey, disebabkan betul dua cikgu bagi saya kebenaran untuk guna talian hayat. Baik, rakan-rakan, siapa yang nak bantu saya untuk kita dapatkan julat ni? Supaya kita dapat lengkapkan soalan ni tanpa ada salah. Okey, baik. Silakan Azmahanis. Okey, kita nak cari julat dia. Nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Jawapan dia 62. Baik, jawapan dia 62 cikgu. Ini adalah hasil jawapan daripada rakan-rakan saya lah. So, betul ataupun salah cikgu? Okey, so kalau kata ikut penerangan ni dah betul. Maksimum tolak minimum. Baik. Okey, so kita tengok jawapannya adalah, tepat sekali jawapannya adalah 62. Betul. Terima kasih Azmahanis, Ayu, Dennis, Fakihah, Azmahanis. Lagi Azmahanis lagi, Ezlin, Amni. Ini rakan-rakan saya. So hari ni jawapan kami betul lah cikgu. Baik, seterusnya cikgu. Okey, so seterusnya kita pergi pada subtopik yang seterusnya. Baik. Okey, kita dah pandai bina, kita dah pandai tafsir. Baik, maksudnya tadi dah buat dan juga tafsir. Keluarkan balik. So sekarang ni kita nak tengok pula kesannya pula. Okey, so kesan ni macam inilah kiranya. Kalau kata kita salah, apa kesan dia? Baik. Atau kalau kita tambah, apa kesan dia? Okey, so antara perubahan data merangkumi kes-kes seperti di bawah. Baik. Okey, so ada 4 kes. Maksudnya ada 4 apakah yang berlaku pada data tersebut. Okay, yang pertama adalah setiap data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar secara seragam. Baik cikgu. Okey, yang kedua, setiap data didarab atau dibahagikan kepada suatu pemalar secara seragam. Okey, kita asingkanlah tadi tambah tolak, ini darab dan bahagi. Baik. Okey, dan yang ketiga adalah kewujudan nilai pencilan dalam set data. Dan yang terakhir adalah suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data tersebut. Baik. Okey, so boleh kita teruskan dengan contohnya? Boleh cikgu, silakan. Okey, contohnya setiap data ditambah. Kita pergi pada satu-satu kes. Baik. Okey, so macam kita pergi masuk court lah ni. Kita bicarakan satu-satu kes. Bicara satu-satu. Okey, macam ketua kelas kena bicarakan anak-anak rakan-rakannya. Baik cikgu. Okey, setiap data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar secara seragam. Okey, so soalannya lah. Okey, so ini data awal. Baik. Okey. Data awal ada julat. Baik. Ada julat antara kuartil, ada variance, dan ada sisihan piawai. Baik. Okey, so nilai-nilai ni sebenarnya kita dah belajar pada kelas sebelum inilah. Okey, nampak macam tadi kita dah tahu julat, kita dah tahu julat antara kuartil. Betul. Sekarang ni dah tambah variance dengan sisihan piawai. Okey. So Azhar nak suruh rakan-rakan Azhar di rumah menjawab sekali ke ataupun Azhar nak mencuba? Okey, untuk julat dengan julat antara kuartil, saya rasa teknik yang sama tadi. Ya, sama. Maksudnya julatnya adalah yang maksimum kita tolak kepada minimum dan kita mendapat jawapan. Sangat kira lah ketua kelas kita hari ni. Terima kasih Allah, cikgu. Saya kongsi balik je tadi jawapan rakan kita tadi, Azmahanis. Baik, dan julat antara kuartil adalah kita tolak kuartil 3 dengan kuartil 2. Kuartil 1, maafkan saya. Cikgu dah betul tengok. Saya pun dah jadi agak confused dengan jawapan dia. Kuartil 3 tolak kuartil 1, kita dapat jawapan. Cuma tinggal variance dengan sisihan piawai ni cikgu. Saya perlukan talian hayat daripada rakan. Okey, betul juga tu. Boleh juga tu. Alang-alang nampaknya macam diorang dah macam agak diorang nak menjawab cikgu. Nak menjawab, nak mencuba tapi tak ada peluang. Okey, baik. Siapa yang nak minta izin lah tu? Baik, siapa yang nak menjawab untuk variance dan juga sisihan piawai? Kita persilakan. Baik, Azmahanis. Silakan Azmahanis. Okey, untuk variance dia,
Jawapan dia 5.36. 5.36. Baik. Okey, so kita teruskan tadi sebab Azhar dah cakap tadi kan. Okey, julat dia samalah. Baik. 8 tolak 1. Okey, julat antara kuartil dan Baik. variance dia 8. 5.36. 5.36. Okey. Jawapannya tadi. So rumusnya kita dah belajar dulu. So Azmanis just masukkan je lah nilai dia ke dalam rumus yang ada. Baik. Okey, dan sisian piawai dia adalah 2.3152. betul tak jawapan Azmanis? Baik, Bagi Azmani bagi betul tahu lagi tak? jawapan dia tadi. Sama Betul, jawapannya. Betul. Sama. Tadi dia tak sebut lagi sesihan piawai cikgu. Saya nak tengok jawapan ni sama tak dengan jawapan saya? Tally ataupun tidak. Nasib baik betul. So Azmanis kita naikkan awak jadi penolong ketua kelas. bagi ni insya-Allah. Siapakah penolong ketua kelas sebelum ini yang dicantas? Tadi timbalan cikgu. Ni penolong. Kita tambah lagi. Baik. Okey. So betul sebabkan cikgu betul. Okey, so sebabkan kesnya tambah ataupun tolak. Baik. So kita tambahkan 5. Baik. Okey, so maksudnya setiap data daripada yang awal ini, okey, kita tambahkan 5 kepada setiap data tersebut. Baik. So menjadilah 10, 13, 8, 9 dan 6. Okey, so adakah perubahan berlaku pada julat antara kuartil, varian dan sisian piawai? Azhar rasa? Maksudnya kalau kita tambah dengan 5 tadi. Kita tambah dengan 5, adakah benda ni julat dia sampailah sisian piawai dia akan berubah nilainya? Saya rasa akan berubah cikgu. Adakah anda pasti nak mengunci ke tidak? Saya kunci cikgu. Kalau salah cikgu betulkan saya cikgu. Okey. So saya rasa saya nak minta rakan-rakan Azhar juga yang lainlah juga memberi jawapannya. Boleh cikgu. Okey, siapa yang nak bantu? Mungkin saya nampak macam Amni nak jawab dah cikgu daripada tadi. Amni semangat nak jawab tu saya tu. Dia kata saya ni timbalan ketua kelas, saya dah tergugat dia kata tiba-tiba Azmanis naik penolong ketua kelas. Baik, silakan Amni. Data baru selepas ditambah 5 tidak berubah. Tidak berubah. Baik, jawapannya nampaknya dia menyangkal jawapan ketua kelas tu. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Nak kena turun setiap usaha. Tak. Maksudnya tak berubah cikgu. Tak berubah. Azhar nak kunci yang mana sekarang ni? Saya sekarang ni saya kunci yang kawan saya cakap. Okey, so kita tengok jawapannya. Okay. Betul atau salah? Nampak walaupun perubahan berlaku, okey. So nilai julat dia masih lagi sama. Baik. Okey. Nilai julat antara kuartil juga masih lagi sama. Okey. Nilai varian juga masih sama. Dan nilai sisian piawai juga masih lagi sama. Baik. Terima kasih Amni, betulkan saya. Ini seronoknya cikgu belajar. Kan, so maksudnya kalau sama-sama yang kurang bekerjasama. Sama-sama bekerjasama. Kan, kalau kurang kita tampung, yang lebih kita kongsi. Baik, itu dia cikgu. Kita dapat berkenaan dengan bagaimana untuk step yang pertama, setiap data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar secara seragam. Dan kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Boleh. Selepas ini kita nak sambung lagi dalam mata pelajaran matematik untuk topik sukatan serakan data tak terkumpul. Selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu dan kita dah belajar berkenaan dengan sukatan serakan data tak terkumpul, yang mana kita nak tengok perbezaan. Adakah akan ada perbezaan daripada jawapan yang sebelum, dan bila ditambah akan berlaku perbezaan untuk jawapan yang selepas itu. Tapi untuk yang pertama cikgu, tidak ada perbezaan. Bila mana data ditambah atau ditolak dengan satu pemalar yang seragam. Baik, kita nak teruskan cikgu kelas kita. Kita teruskan lagi dengan kes yang kedua. Setiap data didarab atau dibahagi dengan suatu pemalar. Tadi kita dah tambah dengan tolak. Sekarang kita ni tengok darab dengan bahagi. Okey. So masih lagi sama. Okey, datanya yang sama. So kat sini julat antara kuartil, varian dan sisian piawai. So nilainya juga masih lagi sama seperti tadilah. Okey. So bila kata kita darab dan kita bahagi, so kita pilih dari sini, cikgu pilih adalah darab. Okey, so maksudnya setiap data yang sana tadi kita darabkan
So akan menjadikan hasil sini. Baik. So sekarang ni kita nak tengok adakah berlaku perubahan. Baik. Okey, kalau tambah tolak tadi kita berlaku perubahan. Tidak berlaku perubahan, saya pula silap dah. Okey. Okey. So untuk darab dan bahagi. Baik. Okey. So kita tengok nilainya masih lagi guna rumus yang sama. Baik. Okey. So nampak ada sedikit perubahan. Okey. Dan sisi yang piawai. Okey. So kalau Azan nampak daripada sini 7 kepada 14, 4.5 kepada 9. Okey, 5.36 kepada 21.44. 2.315 2 kepada 4.63. Baik. Okey. So kalau kata kita nampak di sini. Okey. So tadi kita gunakan adalah pendarapan darab dengan 2. Baik. Okey. So 7 darab berapa dapat 14? 7 darab 2. Okey, 7 darab 2 dapat 14. Baik. Okey, 4.5 pun darab dengan 2 dapat 9. 9. Okey. Varian kita tinggalkan dahulu. Baik. Okey. 2.315 nak jadi 4.36. Baik. Okey, so ini nampak perpuluhan. So kita akan kata nilai dia adalah darab dengan 2 juga. Baik. Okey, so untuk varian sebenarnya dia adalah darab dengan 4. Okey, tapi kita nampaklah 4 ni sebenarnya adalah kita boleh tukarkan dia kepada 2 kuasa 2. Baik. Okey. So belajar-belajar di rumah dan Azhar sendiri juga. So kita boleh tengoklah benda ni. Okey, ini info lah tambahan sebenarnya. Ni ada dalam buku teks. Baik. Okey, pelajar-pelajar boleh nampaklah setiap berlakunya apabila darab berlaku dan bahagi juga berlaku. Okey, dan soalan yang terakhir. Baik. Okey, yang ini apabila suatu pencilan dimasukkan atau dikeluarkan daripada suatu set data. Baik. So julat antara kuartil, varian dan sisi yang piawai akan berubah mengikut keadaannya. Okey, so kat sini kita nampaklah. Okey, so mendadak ke, berkurang ke ataupun nilai itu semakin rendah ke ataupun semakin kecil. Baik. Okey. So, soalan yang terakhir daripada saya. Baik, cikgu. Okey. Di sini kita menggunakan perwakilan grafik. Okey, tadi kita gunakan data saja. Okey. So, suatu nilai pencilan dimasukkan ke dalam set data, apakah yang berlaku kepada set data tersebut? Okey. Nampak nilai pencilannya adalah di sini. Okey. Okey. 9. Okey, so kita boleh katalah serakan seluruh pola titik telah menjadi lebih lebar. Baik. Okey, julat bagi set data baru lebih besar dan dibandingkan dengan julat daripada set asal. Baik. Okey, so kita nampaklah di sini pengiraannya. Okey, dan kita pergi pada yang bahagian yang terakhir. Nampaknya kelas kita dah sampai ujung dah nampaknya. Itulah cikgu, sedar tak sedar cikgu. Rasa sekejap saja kan. Rasa macam produser boleh tambah lagi ke masa? Okey. Baik, kita nak tanya rakan-rakan di Google Meet lah. Bagaimana setakat ini pembelajaran kita untuk hari ini? Mungkin ada yang boleh kongsikan setakat apa yang kita dapat daripada plot kotak tadi dan juga kita kata tadi serakan data tak terkumpul tadi cikgu. Ya, betul. So dua benda yang kita dapat, bagaimana kita nak keluarkan dan bagaimana kita nak apa kita panggil analyse balik ataupun tafsirkan. Tafsir. Itu yang lebih tepat sekali, tafsir. Baik, mungkin ada yang nak berkongsi. Silakan. Apa yang dia rasa pada mungkin hari. apa yang anda dapat dan juga apa yang anda perolehi dalam kelas kita pada hari ini. Azmahani, silakan. Apa yang boleh saya simpulkan pada hari ini, kita telah mempelajari cara bagaimana untuk membina plot kotak. Baik. Ia agak berbeza berbanding dengan data perwakilan yang lain. Baik. Okay, dia hanya menggunakan 5 nilai utama, nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan juga nilai maksimum. Ia sangat mudah berbanding dengan perwakilan data yang lain. Saya sangat suka dan seronok mempelajari bab ni. Baik, itu dia. Awak lock jawapan awak tadi? Lock. Dikunci. Itu pun nak tanya juga. Baik, terima kasih Azmah Hanis. Itu antara pandangan ataupun apa yang disampaikan oleh murid-murid kita lah. Itu mewakili daripada tadi penolong ketua kelas saya pada hari ini, cikgu. Dan saya rasa satu benda yang sangat menarik adalah bila mana kita dapat kenal pasti ataupun kita dapat tahu bagaimana nak bina plot kotak tadi yang pastinya untuk seragam dengan nilai angka yang seragam dan juga bila serakan data tak terkumpul tadi bagaimana tambah dan tolak tidak tidak berubah, manakala darab dan bahagi ada berlaku perubahan tetapi masih seragam, cikgu. Ya. Okey, dan yang tadi yang terakhir tadilah apabila nilai pencilan dimasukkan. Bila nilai pencilan dimasukkan. Baik, cikgu, mungkin sebagai rumusan ataupun orang kata apa, kita kata sebagai pengakhiran kita. Mungkin cikgu boleh kongsikan terhadap apa yang kita belajar pada hari ini, yang cikgu kongsikan untuk mata pelajaran matematik dengan topik kita sukatan serakan
kebanyakan data tak terkumpul ni cikgu? Okey, so kata-kata saya sebenarnya merangkumi apa yang ada di sinilah. Baik. Okey, so apa yang Azmani dah katakan tadi, serta rakan-rakan yang di rumah juga. Baik. Okay. So maksudnya kita dah belajar bagaimana kita membina, mentafsir dan akhirnya menentukan kesan perubahan data. Baik. Okay, berdasarkan situasi-situasi berikutlah. Okey, so sebenarnya statistik ni sangat-sangat seronok kalau kita pelajari. Okay, sebab kita bermain dengan nombor, kita bermain dengan data. Okey, so kita boleh tahu sebenarnya adakah data itu meningkat, menurun ataupun berlaku perubahan apa-apa juga pada data tersebut. Ya. Okay. Baik, itu dia. Dan kalau kita tengok sebenarnya tak asing juga sekarang ni dalam kita berdepan fasa pandemik pandemik COVID-19 ni cikgu. Kalau kita tengok, kita juga setiap hari menantikan data statistik yang dikeluarkan oleh pihak berwajib lah dalam kita nak tengok kes, graf kes kita yang berlaku dan bagaimana sebenarnya bila kita dapat tahu graf tadi itu juga secara tidak langsung sebenarnya ilmu untuk kita dengan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Kan mungkin daripada graf yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan tu kita keluarkan ataupun kita cerakinkan jadi plot kotak. Itu dia. Mana tahu kan? Alang-alang lima menggunakan tu negeri-negeri ke kan semua kan? Betul cikgu. Saya rasa balik ni saya nak kena buat lah cikgu. Boleh. Nak apply ataupun nak mengamplikasikan apa yang cikgu sebutkan tadi. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Nurul Ainul Huda Badrul Hisham, Guru Matematik SMK Toh Muda Abdul Aziz, Sungai Siput, Perak. Rakan-rakan saya daripada SMK Toh Muda Abdul Aziz, MRSM Sultan Azlan Shah dan Sekolah Menengah Agama Ma'had Al-Mizan Negeri Perak. Terima kasih semua kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan rakan-rakan di rumah juga jangan lupa, jangan lepaskan peluang tonton Didik TV KPM setiap hari teras 8 pagi hingga 10 pagi. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada guru-guru yang masih bersemangat untuk meneruskan PDPR ini walau di mana juga berada. Dan kita kena faham bahawa tugas dan tanggungjawab ini kita mesti laksanakan dalam apa juga keadaan. Anak-anak, dengan penularan coronavirus di negara kita pada masa kini, diharapkan terus bermotivasi dan semangat untuk mengikuti pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Diharapkan anak-anak yang pertama buangkan virus malas. Hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Ubah sikap yang malas kepada rajin. Kedua, urus dan hargai masa dengan baik. Sentiasa mengikuti PDPR dan membuat ulang kaji. Didik TV KPM